menginspirasikan kehidupan anda bersama kami di Wanita hari ini di hari Khamis. Dan anda masih lagi bersama saya, Rina, dan juga Fiza. Kadang-kadang Fiza boleh jadi juga Fiza Boboiboy. Fiza Boboiboy? Ni Yaya lah. Ya. Okey. Dan hari ini sebenarnya kita nak ada beberapa perkara yang nak kita kongsikan kepada anda. Di mana malam tadi rata-rata ramai yang digemparkan dengan berita di mana Indonesia mengeluarkan amaran tsunami susulan gempa bumi kuat dan cetek di luar pesisir pantai barat Sumatera, di mana ia merupakan kawasan yang teruk dilanda tsunami pada tahun 2004. Dan menurut Agensi Meteorologi Nasional, amaran itu dikeluarkan untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh selepas gempa bumi 7.9 magnitude. Dan yang pastinya jangan risau, di Malaysia tiada ancaman tsunami. Cuma dinasihatkan bagi mereka yang tinggal di bahagian utara seperti di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, elakkan berada di kawasan laut ataupun pantai. Itu tentang gempa bumi di barat daya Sumatera. Saya kira semalam telah reda sebenarnya kerisauan dan juga kegusaran pelajar-pelajar STPM setelah mendapat keputusan mereka. Hari ini pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan SPM iaitu seramai 440,682 calon. Saya kira sekarang ini mungkin sudah pun reda kerisauan mereka untuk melihat apakah keputusan yang diperolehi. Yang pastinya seramai 9,721 pelajar berjaya mendapat keputusan cemerlang dengan kesemuanya A dalam setiap mata pelajaran. Tahniah diucapkan kepada adik-adik yang telah pun mengambil keputusan SPM ni, dan bagi yang mungkin tidak berjaya, ini bukan pengakhiran kepada kehidupan anda. Mungkin ini satu permulaan untuk anda terus berjaya. Tapi nak tanya Kak Rina lah kan, apa kenangan yang paling tak boleh Rina lupakan ketika nak ambil keputusan SPM? Weh, lama tu. Lama. Nak beritahu? Mungkin tak payahlah. Bagi tahu tak kisah. Sebenarnya apa yang saya dapat masih lagi boleh gambarkan, saya masih lagi ingat persalinan baju kurung yang saya pakai untuk ambil result SPM. Masa tu saya pakai baju kurung warna hijau. Warna hijau Warna hijau. Lepas tu kan saya ingat lagi sebab excited sangat dapat keputusan SPM, saya call parents saya 2 kali nak bagi tahu result. Excited sangat sampai 2 kali saya call. Seronok Seronok. Lepas tu ada satu lagi, macam hari terakhir tu semua orang akan dapat balik duit koperasi sekolah yang mana kami menabung daripada tingkatan 1. Tapi sebab teruja dapat keputusan kan, sedekah duit koperasi. Alhamdulillah. Itu pengalaman Rina dan pengalaman anda. Fiza? Ya, pengalaman saya. Saya ni punya pengalaman tiap-tiap kali nak ambil keputusan peperiksaan malam tu mulalah bukan je sakit perut, semayang hajat. Alhamdulillah. Tiap-tiap kali nak ambil keputusan peperiksaan, konon-konon kita anggapkan kalau macam keputusan tu dah keluar biar semua tu jadi berjalan dengan lancar lah. Tu perkara yang saya rasa macam agak kelakar juga saya lakukan sebab macam patutnya kita buat semayang hajat tu awal lagi. Tapi malam tu baru nak buat. Lepas tu macam-macam pengalaman, dan saya kira bukan sahaja mereka yang mengambil keputusan, tapi ibu bapa juga mungkin ada pengalaman tersendiri. Anda boleh kongsikan pengalaman anda, anak anda ataupun zaman dulu macam mana agaknya anda ambil keputusan bersama dengan ibu bapa anda dan rakan-rakan anda di laman sawang Facebook kami. Tapi hari ini 3 Mac 2016, sesuatu yang menarik juga telah pun berada di pawagam, iaitu Boy the Movie. Kan Yaya? Ya, Boy. Dan yang pastinya kalau adik-adik kita nak redakan ketegangan, nak hilangkan stres kan, rasa lega dah ambil result, bawalah kawan-kawan dan juga keluarga menonton siri Boy the Movie. Betul, sebab Boy ni bukan untuk kanak-kanak itu sebenarnya, tapi juga untuk orang dewasa, di mana bukan saja anda dapat melihat dan mempelajari tentang moral daripada cerita ini, tapi anda juga boleh melihat bagaimana sound system, kehebatan animasi ini dilakukan. Dan juga hari ini kita nak berikan anda sedikitlah gambaran tentang trailer filem Boy the Movie. Boy Kuasa Kingdom! 3 Mac ini, pengembaraan bakal diteruskan dengan lebih aksi. Tubuhkan bertubi-tubi! Tanah pesisir! Lari! Lebih komedi. Miau miau. Soto. Soto. Wah, mana siapa yang besar sangat ni? Lebih romantik. Cinta kita. Dan lebih terbaik. Pusaran Alita. Bunting. Pukulan Taufan. Selamat tinggal, Boy. Selamat tinggal. Cinta kena selamat kau coba. Kuasa lohong hitam. Pernikahan bayar.
Movie 3 Mac hanya di Pawagam. Terbaik. Wow, saya pula rasa teruja dan obses nak tengok Boy the Movie. Saya tahu anak buah saya lepas ni akan cakap, Mami, jom kita pergi tengok. Kita akan tengok minggu depan, okey? Okey, dan kalau kita bercakap tentang wanita ni, Irina, kan dari segi obsesinya terdapat pelbagai obsesi wanita. Apatah lagi untuk tampil langsing dan cantik dari sudut fizikal. Dan demi untuk nampak cantik, bukan saja di mata sendiri tapi juga di mata orang ramai khususnya, wanita khususnya akan sanggup berhabisan ribuan ringgit, malah juga kadang-kadang sanggup menyakitkan badan sendiri semata-mata untuk tampil langsing. Obsesi ini yang cakap dengan diri sendiri pula. Obsesi ini yang sepatutnya tidak harus dilakukan. Dan kadang-kadang kalau kita lihat keterujaan ataupun obsesnya seorang wanita untuk tampil langsing ini, sehingga mereka ini sanggup melakukan perkara yang di luar daripada sudut perundangan. Maksudnya menggunakan pil-pil terlarang untuk mendapatkan bentuk badan yang ideal. Selain itu juga mereka ini tidak memikirkan tentang kesan jangka panjang. Dan sebenarnya kan pengambilan pil-pil yang tidak diiktiraf atau bertolak oleh Kementerian Kesihatan ini boleh mendatangkan kesan yang amat buruk jika diambil dalam jangka masa ataupun tempoh masa yang tertentu. Nak saksikan dengan lebih lanjut, apa kata kita saksikan laporan ini. Silakan. Keinginan mempunyai bentuk badan yang ideal dan langsing memang menjadi impian setiap wanita. Mereka terlalu taksub ingin kelihatan cantik sehinggakan sanggup mengambil jalan singkat dengan pengambilan pil-pil kurus yang boleh membahayakan diri sendiri. Kebanyakan produk pelangsingan badan yang diharamkan didapati mengandungi bahan kimia seperti amfetamin, sibutramine, fenfluramine yang diakui boleh mengurangkan berat badan, tetapi memberi kesan sampingan seperti kemurungan, psikosis dan halusinasi serta sakit jantung. Bagaimanapun disebabkan permintaan yang tinggi, pil diet yang mengandungi bahan ini terus dijual secara berleluasa di internet dan pasaran gelap. Ada yang berselindung di sebalik ubatan herba, tetapi apabila diselidik, ternyata mempunyai bahan yang sama. Walau apa juga alasannya, menjaga pemakanan, bersenam dan mengamalkan diet yang seimbang merupakan cara yang sihat dan tidak membahayakan kesihatan. Hari ini. Bila dah dapat kuruskan badan, bila orang dah ramai cakap, kurus semua, jadi saya rasa semangat. Lepas tu dan saya kekalkan diet saya amalkan buah-buahan, lebihkan sayuran, minum air mineral sepanjang hari. Yang I tahu sebelum ni, diorang ada gunakan satu bahan which is dia akan tingkatkan kadar metabolism you kan. So you akan sweat dan jantung you akan orang kata berdegup dengan kuat. So apa yang I tahu daripada kesan penggunaan ni, you akan rasa macam cepat penat. You akan jadi kurus, but then you akan jadi rasa penat. Kalau certain supplement yang tak sesuai dengan kita, tak semua supplement yang sesuai dengan kita kan. So macam maybe certain people dia punya side effect boleh effect dalaman, contohnya macam jantung or anything. Kalau rasa you gemuk, pergilah gym. Kan, again kau kata you nak badan tu nak sedap sikit, banyaklah makan sikit, exercise. So disiplin penting. Itu pandangan mereka tentang topik kita hari ini. Baik, sebenarnya setengah wanita memang percaya bahawa dadah dapat menurunkan berat badan, menyebabkan ia menjadi penyumbang peningkatan jumlah wanita yang mengambil dadah. Pengarah Bahagian Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Abdul Rahman Hamid berkata pada 2013 hanya 0.1% daripada kira-kira 20,887 penagih dadah adalah wanita. Namun angka itu meningkat hingga 2015. Dan sepatutnya Rina, selepas tahun 2013 peratus wanita itu meningkat dan kini mencapai sehingga 4%, sedangkan ketika itu jangkaannya merupakan 1%, di mana rata-rata ramai wanita merasakan dengan pengambilan pil-pil yang mempunyai dadah ataupun ekstasi ini mampu untuk menjadikan seseorang itu kurus dan sehingga kan mereka sanggup untuk melakukan perkara tersebut. Dan saya kira obsesi ini tidak seharusnya ada pada diri kita khususnya wanita, kerana kalau kita nak tampil langsing, cantik,
cantik, kita haruslah mengamalkan cara yang sihat. Nak bincang dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, kita bersama dengan dua orang panel kita di studio. Izinkan saya perkenalkan di sebelah saya bersama dengan Encik Muhammad Syahiri Abdul Ghaffar, penolong pengarah kanan bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Juga kita nak bersama dengan Aizat Razak yang kabarnya dulu memiliki berat badan 220 kg. Betul. Tapi hari ini beratnya berapa Aizat? 95 kilo. 95 kilogram. Wow, satu pencapaian yang sungguh hebat. Saya rasa dalam masa tempoh 18 bulan. Setahun setengah lah. Tahun setengah. Okey. Bertepatan dengan topik kita hari ini iaitu obsesi kurus. Nak tanya soalan ini kepada Aizat lah dahulu. Kepada penonton-penonton semua. Dalam tempoh jangka masa setahun 5 bulan ini untuk menguruskan badan, ada tak pernah Aizat sebelum ini terambil ataupun mengambil pil-pil kurus sebelum yang setahun setengah ni lah. Pernah mencuba, tetapi kita nampak kesan dia tu memang kesan dia cepat, tapi bila kita berhenti dia naik balik. Tu mungkin sebab itulah terus badan tu naik sampai 220 kilo sebab waktu tu dalam berat dah 180. So macam kata okeylah, paling cepat kita nak ambil lah ubat mungkin yang paling senang diiklankan pun kita nampak itu yang paling senang, tak perlu bersenam lah katanya semua kan. Jadi kita ambil tapi rasa macam sampai bila kita boleh bertahan dengan ambil ubat je. Kita rasa tak sihat, kita rasa macam tak selesa. So saya stop, tapi bila stop tu efek dia sebenarnya lagi teruk. Tapi masa ambil tu ada tak penurunan? Ada kita nampak lah, tapi dari segi investment dia, dari segi kita berhabis beribu-ribu lah dan sebagainya. Rasa macam betulkah aku buat ni, dan kita tak boleh konsisten dengan kadang kita perlu meal replacement, ambil setiap hari sampai kita tak boleh sebab kita nak hidup macam orang biasa, kita perlu makan nasi, kita perlu, dan saya rasa tu yang saya stop dan jadilah naik balik sampai 220 kilo. Okey. Itulah saya. Pengalaman sebelum itu Aizat kan. Pengalaman sebelum itu. Tapi Cik Syahiri, rata-rata kalau kita ingat dalam kalangan masyarakat kita terutamanya golongan remaja sendiri kan, kadang-kadang kerana rasa rendah diri itu yang menyebabkan mereka ini bersungguh-sungguh nak kurus tapi dengan jalan yang pintas. Sebab itulah dengan adanya pengambilan ubat-ubatan terlarang ini menyebabkan akan memberi kesan kepada remaja sebenarnya. Betul. Bukan setakat remaja saja, tapi sesiapa saja yang mengambil produk kurus yang didapati mengandungi bahan terlarang akan mendapat kesan sampingan sama ada jangka masa pendek serta-merta ataupun nanti jangka masa panjang. Kalau kita lihat antara jenis bahan terlarang lah yang mungkin diambil untuk mereka ini menguruskan badan. Setakat yang kita di Kementerian Kesihatan telah kesan dalam beberapa produk, kalau ikutkan tadi kita dah tunjuk VT, dadah ataupun racun berjadual sibutramine atau fentanyl, dua itu yang paling kerap dimasukkan dalam produk perlansingan badan lah. Sebenarnya dua-dua ubat ni adalah ubat berpreskripsi, maksudnya ubat yang doktor guna untuk merawat obesiti. So maksudnya doktor kena rawat pesakit dan mulakan pesakit dengan ubat tersebut. Tapi ada pengeluar atau penjual produk perlansingan badan ini ambil jalan pintas untuk lariskan dia punya produk, masukkan bahan tersebut tanpa pengetahuan pengguna, pembeli, dan memang akan memberikan kesan kurus dengan cepat, tapi kebergantungannya akan berlaku dan juga kesan sampingan lah, sebab sibutramine dan fentanyl kedua-duanya kita tahu dia memberi kesan sampingan kardiovaskular pada jantung yang sangat teruk. Dan ada setengah ubat kurus ataupun pil-pil kurus ni, jika kita mengambil pil-pil kurus ni di mana kita akan mula berpeluh-peluh, kemudian jantung kita akan berdegup dengan laju dan kemudian kadang-kadang kita akan merasa sakit di bahagian belakang leher dan sebagainya. Ini mungkin kesan-kesan sampingan yang dianggap biasa bagi mereka yang obses untuk kurus, kerana mereka merasakan tak apa, sakit jantung sikit sekarang, peluh-peluh banyak, tapi kita akan dapat hasil yang bagus. Tapi kesan yang mungkin tak tahu mereka ketahui ni, adakah seseorang itu mungkin boleh terkena serangan jantung ataupun bagaimana? Ya, tepat sekali. Sibutramine dan fentanyl, sibutramine itu sebenarnya di Malaysia telah ditamatkan pendaftarannya. Maksudnya tiada lagi produk berdaftar sibutramine ada di Malaysia. Kerana kesan kardiovaskular pada jantung yang sangat teruklah. Jadi mana-mana pesakit yang telah mendapatkan kesan sampingan daripada produk kurus itu berkemungkinan besar akan mendapat sakit jantung, strok ataupun sakit lemah jantung yang berpanjangan. Seperti orang lain tidak mengambil produk tersebut lah, macam warga emas yang memang dapat darah tinggi sebab
peningkatan usia, tapi mereka mungkin pada usia yang muda telah dapat disebabkan ubat tersebut. Okey, jadi itulah sebabnya kadang-kadang dalam dijangka masa usia 30 ataupun 35 tahun mungkin kita merasakan bahawa kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, tapi akhirnya kita terkena serangan jantung sebab terlupa pernah ambil diet dulu. Masa muda lupa apa yang tadi buat. Baiklah, kami sebenarnya nak kongsikan satu pengakuan ini seorang individu yang sebenarnya menggunakan pil-pil terlarang untuk kuruskan badannya. Syahira, 28 tahun, mempunyai berat badan 80 kg dan merasa rendah diri dengan bentuk badannya. Dia mencuba pelbagai cara untuk mendapatkan berat badan yang ideal sehingga terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Terlampau stres, tengok berat badan yang lampau. Saya ambil ubat kurus yang ada jual di pasaran, tak ada kesan. Lepas tu, lama-lama saya terdengar zaman sekarang pengambilan syabu lebih cepat untuk menguruskan berat badan. So, saya cubalah. Tapi hasilnya memang cepat. Dalam masa 1 minggu, perubahan dia amat ketara. Boleh kurangkan dalam sampai 7-8 kilo. Dari muka dulu, kurus. Lepas tu baru turun ke badan. Memang jauh bezalah. Sepanjang pengambilan syabu tu, saya tak tidur dan tak makan berhari-hari. Itu menyebabkan untuk cepat jadi kurus. Tapi selepas tak mengambil syabu tu, kita jadi banyak makan. So, sekarang berat badan jadi lebih lagi. Kawan banyak menegur. Diorang tengok saya macam kemurungan, selalu marah-marah, stres. Itu menyebabkan saya berhenti mengambil syabu. Saya dah tak kisah dengan berat badan saya sekarang. Saya mengamalkan diet yang seimbang. Pengambilan dadah bukanlah jalan pintas untuk mendapatkan tubuh yang langsing, malah dadah juga memberi kesan buruk kepada individu dari segi fizikal dan mental. Kesannya dari segi fizikal dan juga mental. Dan saya kira sebenarnya banyak caranya untuk kita boleh tampil kurus, langsing, sihat kalau kita nak. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Macam dilakukan oleh Aizat, 220 kilo dan hari ini mampu mencapai berat ada 95 kilo. Pernah tak mengalami pengalaman seperti bulimia ataupun anoreksia satu ketika dahulu? Saya rasa tidak pernah lagi sampai tahap itulah sebab kita dalam yang saya ikuti program yang dikendalikan oleh Jom Kurus 1 Malaysia ni, kita diajar untuk penurunan yang sihat. Jadi bila penurunan sihat ni kita tidak go for yang semua nak cepat. So bila kita buat dengan santai dan penurunan itu ada berlakukan senaman, jadi kita tak pernah hadapi sampai stage bulimia anorexia itu sebab benda tu sangat bahaya. Bila kita sangat obses dengan yang nak kurus, kita akan tak makan. Bila tak makan tu metabolisme akan jatuh dan sebagainya. So itu akan bagi kesan yang lagi teruk pada masa depan. Tapi kalau kita makan, kita muntah tak apa kan? Itu pun tak digalakkan juga. Sebab ramai orang confuse. Nak kurus tak payah makan. Tetapi sebenarnya bila nak kurus, kita perlu makan dengan konsisten banyak kali, 6 kali sehari. 6 kali? Tetapi dengan portion yang betul. Itulah kadang-kadang ada juga orang yang makan lepas tu dia muntahkan balik. Kan? Itu yang saya pun tak tahulah kan. Bahaya tu ada isu dari segi mind setting dia dan sebagainya. Kena betulkan balik mind setting tu. Baik Aizat, tapi apabila berada balik pada berat badan 220 kg, apa yang membuatkan Aizat sendiri rasa kena pastikan berat badan tu dalam keadaan yang ideal dan juga nak ada satu kehidupan yang lebih sihat? Apa titik permulaan kepada perubahan itu? Titik permulaan dia memanglah kita dah bila badan besar ni memang banyak rasa tak selesa. Nak naik kereta tak selesa, pergi naik kapal terbang lagi tak selesa, kesian orang sebelah kan. Apa semua. Tapi paling climax ni bila mak saya sendiri cakap lah. Dia kata, Aizat, sampai bila you nak badan besar, nanti kalau mama dah tak ada, siapa nak jaga? So benda tu yang buatkan saya rasa okey, betul, patutnya umur saya 30 tahun, kita dah dewasa, kita patut menjaga ibu bapa kita, bukannya kita terbaring, terlantar, sakit, badan besar. So benda tu yang saya sebagai titik permulaan lah untuk saya buat satu anjakan dalam kehidupan saya, dan alhamdulillah perjuangan ni tak mudah tetapi kita rasa sangat berbaloi lah. Okey, saya nak tanya kepada Cik Syahri, berbalik kepada visual yang kita kongsikan tadi, pengambilan pil-pil terlarang, itu pengambilan pil-pil terlarang. Tapi hari ini kita lihat di laman Sesawang khususnya, penjualan pil-pil yang tidak diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan sendiri semakin berleluasa. Jadi dari segi pengambilan pil-pil ini, apakah kesannya memang boleh memudaratkan? Dan dari segi ketagihan pula, adakah seseorang itu boleh menjadi ketagih dengan pengambilan
pil ini? Okey. Pil yang dijual di media sosial contohnya itu kebanyakannya lah yang tidak berdaftar dengan KKM lah. Jadi apabila dia tidak berdaftar dengan KKM, kita boleh meragui keselamatannya, keberkesanannya juga. Mungkin dia dicampur dengan bahan-bahan terlarang atau mungkin dia buat daripada bahan semula jadi tapi tiada kajian yang lebih terperinci dilakukan atas produk tersebut. Jadi kita tidak dapat mengesahkan bahawa produk tersebut selamat atau tidak kepada pengguna. Jadi kalau ingin kurus tapi ambil produk tersebut, mungkin itu bukan jalan yang terbaik lah. Okey, dari segi ketagihan, produk ini tidak menyebabkan ketagihan macam seseorang yang mengambil opioid ataupun ais. Maksudnya dia ketagih dan perlu setiap hari. Tapi dia mungkin akan mengalami kebergantungan lah. Sebab macam yang saudara Aizat cakap tadi, selepas berhenti produk tersebut, mereka akan dapat rebound weight gain. Naik berat badan secara mendadak apabila berhenti. Itu disebabkan mereka dapat kurus hanya semata-mata kerana ubat. Hilang selera makan disebabkan ubat tersebut. Bukan disebab pengubahsuaian cara hidup. Jadi kalau kita tak bergantung pada ubat, kita akan ubah suai diet, cara hidup kita, bersukan dan sebagainya, dan tambahan dengan suplemen, ubat yang berdaftar. Jadi saya rasa itu yang paling selamat. Tapi Cik Syahri, katakanlah kalau ada dalam kalangan kita yang mengamalkan pil-pil terlarang ini, apa antara bentuk rawatan sebenarnya jika mereka sudah pun terjebak dengan pil-pil ini? Okey. Kalau yang terjebak, saya nasihatkan dia berhenti serta-merta lah. Apatah lagi kalau dia telah mendapat kesan sampingan macam penyakit jantung dan sebagainya. Kalau mereka mendapat kesan sampingan pada jantung dan sebagainya, dapatkan rawatan untuk jantung tersebut supaya dia tidak dapat komplikasi, stroke dan sebagainya. Dan untuk rawatan obesiti atau menurunkan berat badan tu, pergi kepada orang yang bertauliah lah. Contohnya pakar pemakanan yang boleh advice dari segi diet dan juga pakar kecergasan yang boleh ajar cara kalori intake, macam mana nak bakar balik kalori dan sebagainya. Itu cara yang terbaik saya rasa. Doktor dari segi pengambilan pil-pil diet ni, ada juga pil-pil diet ini yang boleh kita dapati dengan preskripsi daripada doktor ataupun di klinik, tetapi ada juga mereka yang membelinya secara berluasa. Apa pula kesan bagi pil-pil yang menyekat keinginan makan seseorang, yang di mana lepas kita mengambil pil tu kita dah memang tak lalu nak makan langsung? Okey, itu adalah mekanisme ataupun cara bagaimana ubat itu boleh menyebabkan kita kurang makan dan seterusnya menurunkan berat badan. Ubat yang dimulakan oleh doktor atau yang diberi oleh doktor selepas pemeriksaan, kebiasaannya bukan diambil secara berpanjangan. Doktor akan tahu bila nak mula dan bila harus berhenti. Ada kategori obesiti, kita ada obes, kategori obes lah berdasarkan BMI yang menentukan sama ada ubat itu masih diperlukan lagi atau tidak sebenarnya. Yang kita risaukan, ubat berpreskripsi itu tidak diperolehi daripada doktor tapi mungkin dibeli atau dapat daripada sumber yang diragui. Sebab tu kalau kita jumpa doktor, setiap kali kita nak ambil ubat, kita akan berat badan kita akan ditimbang dan doktor akan mengurangkan dos mengikut berat badan. Okey, baiklah. Itu harus anda penonton ingat. Dan kita ada sesuatu di laman sesama. Kita nak kongsikan pandangan ataupun soalan daripada penonton kita. Raihan Ramli katanya, obses kurus, saya pun obses nak kurus. Tapi dengan cara yang betul, dengan cara jaga makan dan exercise. Tapi tak kurus-kurus. Ada pengalaman bersama kawan-kawan mereka sanggup tak makan langsung sampai pernah satu hari kena gastrik melampau sehinggakan badan kaki tangan kejang. Ada juga yang makan pil kurus. Memang berjaya tapi disebabkan terlalu obses, dia dah jadi kurus, bila jalan pun macam tak center. Jadi nasihat saya, dietlah dengan cara betul. Baik, mungkin Cik Syahri boleh menyentuhlah tentang peranan sesuai dengan bentuk tubuh badan seseorang itu dari segi kadar metabolisme badan yang sememangnya turut memainkan peranan. Okey. Metabolisme ni memang berkait rapat dengan berat badan dan juga kalori lah. Itu antara benda yang penjual-penjual produk ni selalu war-warkan atau gunakan perkara tersebut sebagai marketing value lah. Boleh meningkatkan metabolisme, jadi senang untuk tak perlu bersukan, tak perlu bersenam, jadi boleh kurus dengan cepat. Metabolisme, cara yang paling selamat saya nasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada, macam saya cakap tadi, pakar pemakanan yang tahu lebih tentang jenis karbohidrat apa yang perlu diambil, jenis protein macam mana yang perlu diambil, kuantiti dia macam mana. Kemudian juga pakar kecergasan lah. Kita kena tahu metabolisme itu
adalah pembakaran kalori yang kita ambil daripada makanan. Jadi untuk penghasilan tenaga, kita ada kalori yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan seharian. Tapi lebihan tu yang akan menyebabkan peningkatan berat badan. Jadi bagaimana nak pastikan kalori yang kita ambil itu dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak ada kalori yang berlebihan dan bertukar menjadi lemak dan seterusnya meningkatkan berat badan. Okey, baiklah. Aizat, dalam tempoh 1 tahun 5 bulan untuk menurunkan berat badan tu tadi, dah lakukan pemakanan yang seimbang, lakukan senaman dan sebagainya. Di peringkat awal tu, berapa banyak pada mulanya berat badan Aizat berkurangan? Saya sertai program Jom Kurus 1 Malaysia waktu tu dalam masa 6 minggu memang saya konsisten lah diet pemakanan yang betul, ada cukup karbohidrat, protein balance lah, fiber. Saya kalau karbohidrat kita jaga portion. Memang saya ambil nasi segenggam, kalau roti pun 2 keping. Segenggam tangan segenggam kita, tangan, bukan sekawuk macam ni. Segenggam. So dari segi jenis masakan pun kita perlu kurangkan gula, garam dan minyak, lebih baik grill dan sebagainya. So saya waktu tu konsisten 6 minggu, alhamdulillah saya dapat mengurangkan sebanyak lebih kurang hampir ke 20 kilo. Tetapi waktu tu memang kalau untuk orang yang lagi badan besar dengan kategori bergemuk air kita panggil tu, untuk stage yang pertama tu ialah pengurangan air dalam badan yang bertakung sebab pemakanan bergaram selama ni, so dia water retention lah. So lain orang lain penurunan dia. Tapi Aizat sendiri pernah tak rasa macam satu cabaran yang sangat besar lah di awal permulaan tu? Kadang-kadang walaupun kena makan 2 keping roti, segenggam nasi, selera tu macam mana? Boleh ikut ke atau sebenarnya lapar ni tapi sanggup bertahan? Kita tak jadi lapar sebab saya makan every 2 hingga 3 jam. Mana saya sarapan, lepas tu pukul 10 saya ambil snack, kita makan apple, kerap. So perut tak sempat lapar, dah kenyang. Perut sempat lapar dah kenyang. Jadi metabolisme badan tu dan kita juga kita dapat panduan daripada coach dan sebagainya untuk tingkatkan metabolisme. Sebenarnya banyak makanan yang boleh membantu kita, antaranya green tea yang boleh membantu meningkatkan metabolisme. So amalan green tea setiap pagi pun sangat baik untuk diamalkan. Balik terus lepas ni dah green tea kosong tu bukan green tea latte. Okey. Dan Encik Syahri, mungkin di penghujung perbincangan kita hari ini, kita nak kongsikan kepada penonton bahawa kadang-kadang pentingnya untuk kita sentiasa tampil langsing ataupun cantik demi kesihatan kita, namun dengan cara yang betul. Betul. So untuk mengakhiri ini, saya nak beri sedikit nasihat kepada pengguna supaya yang pertama, jangan terlalu percaya kepada produk yang mudah yang selalu ada di laman sosial atau yang mudah didapati di kedai-kedai, toko jamu dan sebagainya, yang sentiasa menjanjikan perkara yang melampau. Boleh kurus dalam masa 2 minggu, boleh turun 10 kilo. Itu benda yang agak tidak logik lah. Untuk sesuatu produk yang asli, yang mungkin dia katakan asli ataupun semula jadi, dia perlu diambil secara konsisten dan berpanjangan pada kuantiti yang tertentu. Kalau ada kalau ada produk yang menjanjikan kesan yang drastik daripada harga yang agak mahal, kita kena ragui sedikit. Kemudian kena pastikan dia berdaftar, sebab yang berdaftar kita lebih terjamin lebih selamat kerana kita dah menjalankan pemeriksaan yang sepatutnya ke atas produk tersebut. Jangan percaya kepada testimoni pengguna yang lain. Kerana testimoni adalah pembuktian yang paling rendah. Kalau dalam tingkat pembuktian tu dia paling bawah. Literature review Sebab testimoni dia bersifat bias. Dia dan kena ingat, kesan adalah berbeza daripada seorang individu kepada individu lain. Mungkin dia berkesan pada jiran kita, tapi mungkin tak pada kita. Dan yang terakhir sekali, untuk semua penonton dan juga pengguna, sekiranya ada apa-apa pertanyaan tentang produk ubat-ubatan atau apa-apa sahaja masalah yang berkaitan dengan ubat-ubat, boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan 1800 88 6722. 1800 88 6722. 6722. Ini akan kami kongsikan di laman song Facebook kami, dan sedikit daripada Aizat. Daripada saya, pokok pangkalnya nak kurus tu tidak salah, nak obses untuk kurus tu satu kalau lihat pada positifnya sangat bagus. Tetapi kena faham pemakanan yang sihat dan juga lakukan senaman, sebab bila lakukan senaman kita akan hasilkan hormon yang menggembirakan. So hidup kita akan lebih gembira, tak stres dan tak meroyan. So itu yang saya nak sampaikan. Okey, dan lagi satu mungkin Aizat, kalau dah makan tu makanlah, tak payah nak buang-buang balik kan. Betul. Dan diet tu dengan senyuman lah. Dengan senyuman. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Cik Syahiri dan juga Aizat berkongsi bersama kami tentang obses kurus. Boleh kurus tapi betulkan caranya. Baiklah, kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Wanita hari ini. Bersama dengan Dato' Azril Razi, penaung V Asia yang nak berkongsi tentang produk-produk daripada V Asia. Apa khabar, Dato'? Baik, sihat Fiza? Alhamdulillah, Terima sihat. kasih. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, satu V Asia kepada seluruh penonton wanita hari ini. Fiza, saya bersetuju sangat dengan topik hari ini yang ramai sangat orang nak obses kurus. Dan sebenarnya Fiza, salah satu cara untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal ialah dengan mengamalkan pengambilan serat yang mencukupi. Yang mana ya, melalui satu kajian dia kata serat yang mencukupi untuk seorang lelaki adalah di antara 36 gram sehari, manakala untuk wanita adalah 25 gram sehari. Jadi saya syorkan kepada pengguna-pengguna yang ingin mendapatkan bentuk badan yang menawan, Fiza, boleh dapatkan orange fiber ataupun apple fiber keluaran V Asia, yang mana ya Fiza ada serat seperti PCM khas, kemudian ada green tea yang dapat membantu kata orang tu untuk memiliki bentuk badan yang lebih menawan. Dan sebenarnya ya, khasiat serat ataupun fiber ni bukan sahaja untuk melangsingkan ataupun mendapatkan bentuk badan idaman, seperti mana yang kita perhatikan ramai di antara pengguna yang mungkin terkeliru bila ambil fiber dia ingat untuk kurus semata-mata, Fiza. Tetapi fiber ini baik untuk kesihatan usus, pencernaan, pelawasan, mengatasi masalah sembelit dan juga untuk kecantikan kulit. Tu dia. Baru tahu. Okey, Fiza. Selain tu, hari ini kita bukan nak cakap pasal fiber tapi saya bawakan produk yang amat istimewa khusus untuk semua wanita. Saya kira ramai di antara wanita yang risau apabila usia mencecah 30-an Fiza. Sebab apa? Apabila usia mencecah 30-an dan ke atas mulalah kelihatan tanda-tanda penuaan yang begitu ketara sekali, terutamanya kedutan di sekitar mata, pipi yang jatuh, kemudiannya masalah apa Fiza? Jeragat. Dan badan semakin membesar. Itulah ramai wanita yang mula risau disebabkan oleh hormon dalaman yang tidak seimbang yang mana pengambilan herba-herba ataupun jamu-jamu ni saya syorkan untuk pengguna-pengguna yang mana ianya telah digunakan secara meluas sejak zaman dulu lagi, Fiza. Mak-mak kita, tok-tok kita yang mana baik untuk wanita. Jadi atas dasar itu, Fiza, V Asia memasarkan Ladies Collagen. Saya kira Ladies Collagen ni semua pengguna wanita pun tahu ianya adalah jus jamu moden yang kita garapkan dengan herba-herba terbaik untuk wanita antaranya seperti Puraria lobata, Puraria mirifica. Okey, dua herba ni kalau kebiasaannya ditemui kebanyakannya di negara Thailand, digunakan secara meluas oleh wanita Thailand untuk memiliki aset-aset kewanitaan yang terletak dan menyeimbangkan kitaran hormon dalaman wanita Seterusnya Fiza, antara intipati herba Melayu yang kita gunakan adalah seperti kacip Fatimah, manja kani, akas rapat dan juga pinang, Fiza. Empat herba ni digunakan secara turun-temurun oleh tok-tok dan juga nenek-nenek moyang kita dulu untuk kesihatan dalaman wanita, mengatasi masalah keintiman, masalah ketidakselesaan ketika datang bulan, sakit perut dan kemudiannya baik untuk mengatasi masalah menopause dan juga kata orang tu memperlambatkan lagi proses menopause dan antara intipati lain adalah dongkuai. Dongkuai ini adalah sejenis herba yang kebanyakannya diguna oleh masyarakat Cina yang membantu melancarkan peredaran darah, Fiza. Dan bayangkan kesemua herba-herba ini kita garapkan dalam jus kesihatan Ladies Collagen ni yang digelar jus jamu moden. Yang mana ianya mendapat sambutan yang luar biasa di kedai-kedai jamu. Saya kira jus yang terlaris sekali di pasaran sebab apa? Permintaan daripada pengguna amat menggalakkan, maklum balas daripada pengguna amat menggalakkan dan kita perhatikan Fiza, visual di kaca TV ini adalah kata orang tu senario yang biasa dilalui oleh seorang wanita. Kalau wanita yang muda dia suka kerja yang adventurous Fiza. Sama juga seorang suri rumah, saya kira mereka akan melakukan kerja-kerja rumah untuk suami, kemudiannya hantar anak ke sekolah aktiviti-aktiviti yang memerlukan kecergasan seperti kerja-kerja rumah Fiza. Dan saya kira wanita yang bekerja memerlukan daya tumpuan ataupun daya fokus yang tinggi. Dan saya kira pengambilan Ladies Collagen dapat membantu membekalkan tenaga yang mencukupi untuk kesihatan dalaman. Itu yang penting membekalkan vitamin, nutrisi yang mencukupi untuk kesihatan dalaman wanita. Dan secara tidak langsung pengambilan yang teratur secara konsisten dapat dilihat Fiza, terutamanya bagi wanita-wanita yang mungkin mengalami masalah terutamanya ketika datang bulan yang mana ketidakselesaan ketika datang bulan, kemudiannya masalah-masalah dalaman lain wanita biasanya akan alami. Siapa yang sesuai sebenarnya untuk menggunakan produk ini? Sebenarnya Ladies Collagen sesuai diamalkan oleh semua wanita bermula daripada gadis seawal 14 tahun ataupun dah cukup umur Fiza, sehinggalah wanita yang dah menghampiri proses
proses pramonopause dan yang sudah menopause sebagai terapi untuk menyeimbangkan kitaran hormon dalaman. Dan satu lagi Fiza, jangan lupa dapatkan juga selain pada Ladies Collagen yang berharga RM35 ni, jangan lupa dapatkan pencuci wanita V Asia iaitu Segar Wangi Wash Fiza. Ini adalah pembungkusan terbaru. Kalau anda perhatikan kat depan saya ni, ada 2 jenis Fiza. Yang pertama sekali warna biru ni Segar Wangi formulasi herba herba istimewa 100% herba, dan yang keduanya adalah gabungan warna pink ni gabungan herba, buah dan juga bunga Fiza. Berharga RM22 saja mampu milik. Dan kalau kita perhatikan antara intipati ataupun pencuci wanita V Asia diformulasi dengan aloe vera Fiza, kacip Fatimah, asam gelugur, pudina, sirih dan juga manjakani. Dan mengikut pembacaan saya, sirih ni adalah sejenis herba ataupun yang banyak digunakan dalam pencuci wanita, bertindak sebagai antiseptik yang mana ianya membantu membasmi kuman ataupun menyingkirkan bau. Dan paling penting feedback daripada pengguna wanita yang dah gunakan Segar Wangi ni akan terasa lebih selesa Fiza, nyaman, sejuk dan juga dingin. Bau dia wangi Bau wangi Fiza. Bau dia wangi. Dan di mana mereka boleh mendapatkan produk-produk ini? Pengguna-pengguna boleh dapatkan produk V Asia di toko-toko jamu berhampiran ataupun boleh menghubungi hotline kami 1-800-883-990 untuk konsultasi secara percuma Fiza. Saya ulangi 1-800-883-990. Juga layari website kami vasia.my, follow Instagram vasia.official untuk foto-foto dan juga tips-tips kecantikan Fiza. Dan jangan lupa boleh juga dapatkan di laman sosial lazada.com.my Fiza untuk pembelian yang kata orang tu lebih rendah. Dan paling penting kesemua produk V Asia berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang penting Fiza. Mendapat penggelasan makanan, mendapat notifikasi dan paling penting mendapat penganugerahan di peringkat Asia Pasifik sebagai super health brand, yang mana kualiti adalah keutamaan dan juga visi misi dalam syarikat dan memastikan kepuasan pengguna adalah keutamaan kami. Baiklah, itu dia penerangan yang cukup jelas dan juga padat daripada Datuk sini. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Jumpa lagi. Pastikan V Asia baru beli. Pastikan V Asia baru beli. Kita akan berehat seketika selepas ini bersama dengan penyampai-penyampai dari Cool FM. Wanita hari ini. Hanya yang terbaik. Temanmu, muzikmu. Rina, lepas Cool FM. Lepas ni kalau saya dengar lagu Rindu, Rindu Serindu. Kata nak sambung. Rindunya. Nampak tak? Tapi kan tak buat muzik dulu. Tapi sebenarnya tadi masa praktis dia nak nyanyi lagu Francisca Peter. Tapi bila on air ni malu-malu. Tak, saya nak menyanyi tiba-tiba dah masuk rindu macam mana? Pandai kan berlain. Okey. Hari ini kita bersama dengan barisan penyampai baru Cool FM. Tahniah hari Cool FM. Tahniah. Selamat datang kepada Izzat dan juga Farid. Katanya daripada Kelantan. Yo, mari sini. Mari sini. Cari piti. Okey, memandangkan ketiga-tiganya sangat cool, mungkin boleh ceritakanlah tentang Cool FM ini yang kabarnya hari ini dah pun beroperasi di Lembah Kelang dan juga utara Pulau Pinang. Yes. Okey, hari ini 3 Mac, hari ini merupakan hari pelancaran. Kiranya dah melancarkannya baru-baru ni. Cuma hari ini dah mula ada penyampai-penyampai. Dah bermula pun ke udara dah mula ke udara dari pagi tadi. Kita ada AG dan juga Haiza pukul 6 pagi sampai 10 pagi. Ianya dikenali sebagai PHD. Pagi hari di Cool. Pagi hari segmen. Okey. 6 hingga 10. Lepas tu pukul 10 pagi sampai 3 petang kita ada siapa? Kita ada Liza, Music di Cool. Music di Cool. Okey, dan juga petang mereka berdua. Petang di Cool. Petang Cool. Petang Cool. Petang Cool tu Ikhwan dan juga Farid. Lepas tu malam pukul 8 malam sehingga 12 malam saya Izzat
Malam Cool. Malam Cool. Yes. Kira macam ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Ada refleksi cool katanya. Refleksi cool itu selepas shift kami lah. Lepas petangku pukul 7 hingga pukul 8 yang menampilkan seorang profesor. Profesor apa? Terangkan. Profesor Muhaya. Tapi kan kalau kita lihat Hot FM, Fly FM dan juga One FM ini mempunyai pendengar-pendengar dalam kalangan Gen Y. Betul. Tapi kalau kita tengok promo tadi, saya sendiri rasa macam wow, tak sabar nak dengar lagu-lagu pun sangat macam mengimbau kembali kan 80-an dan 90-an. Mungkin bagi Ikhwan dan juga Farid dan Izzat ini bagaimana agaknya nak memastikan pendengar-pendengar ini boleh terpaut hati dengan Cool FM. Okey, macam saya, mereka juga sebenarnya daripada radio yang sebelum inilah, Hot FM kan. Jadi kami untuk yang orang kata Cool FM ini, saya rasa kita start all over again. Sebabnya dulu kita memperkenalkan artis baru semua. Jadi sekarang kita nak kena throwback balik. Jadi tahun 80-an, 90-an, 2000 dan juga current, lagu-lagu itu akan dimainkan di Cool dan kami akan mula study balik. InsyaAllah. Perbezaan dia cuma perisian itulah yang kita akan berikan. Sebenarnya lagu ni tak pernah hilang sebenarnya. Tak pernah hilang dan masih lagi orang karok lagu ni. Betul. Macam tadi pun dah nyanyi. Saja je. Kalau macam Izzat, apa lagu yang memang Izzat paling suka sekali? Saya paling suka sekali Headwind lah. Headwind. Untuk segmen saya malam 8 hingga 12 malam saya bagi peluang untuk semua pendengar untuk membuat pilihan. Nak dengar lagu apa? Saya akan kalau lepas Fiza lagi. Ambil nombor nanti. Lagu. Pagi tadi sempat di laman sawan Twitter saya tengok data pendengar daripada Johor dan negeri-negeri yang lain mengatakan bahawa mereka tak dapat frekuensi Cool FM ni lagi, tapi ada tak cara untuk mereka mendengar radio ini? Inilah dia sebenarnya bila hari ini kami sudah mula ke udara. Hari ini juga kami telah melancarkan sebuah aplikasi yang dikenal sebagai Cool FM. Cool FM, di mana anda boleh download aplikasi tersebut di telefon Android, iPhone ke tak kisah. Jadi aplikasi itu boleh type je kat situ, search je for Cool FM, dia akan keluar. Untuk daripada ini sementara kita masih punya dua frekuensi ni. Tapi kan sebelum ni Ikhwan Hot FM. Betul. Sekarang ni kalau laman Sesawang, apakah nama untuk anda bertiga ni? Tak ada beza banyak. Saya panas. Sekarang dah macam sejuk. Sekarang saya dah tenang sikit. Jadinya Ikhwan Cool FM. Okey. Saya Izzat Cool FM. Farid Cool FM. Kami nak bagi peluang kepada anda bertiga untuk mewawarkan kepada penonton wanita hari ini menjadi pendengar setia Cool FM. Baik, ilmukanlah. Okey, jadi kepada semua peminat-peminat era 80-an, 90-an, lagu-lagu yang semuanya kita karok dengan lagu tu, jom kita dengarkan Cool FM. Memang temanmu, muzikmu. Untuk saya pula pada waktu malam mungkin nak relax-relax santai-santai kat rumah. Jangan lupa untuk request lagu bersama dengan saya, Laguku Untukmu 8 hingga 10 malam. Boleh dengarkan lagu-lagu mungkin mengimbau kenangan-kenangan cinta zaman dulu kan. Okey, Ikhwan pula tak ada apa, tak panjang pun pendek je, very simple. Nak minta semua penonton-penonton wanita hari ini yang bersama dengan kita kalau boleh beri sokongan pada kami. Saya budak baru kita budak baru. Kita budak baru. Dan yang paling penting kalau kata anda berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, frekuensinya 101.3 FM. Kalau anda berada di utara Pulau Pinang khususnya 90.2 FM. Kalau kata negeri-negeri lain yang belum dapat, sekali lagi kami nak ingatkan kami ada aplikasi yang boleh anda download dekat Android anda tu. Type je Cool FM. Mana-mana pun boleh dengar. Jepun pun boleh dengar. Memang cool. Aplikasi tu memang cool. Boleh dengar dekat mana-mana. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya untuk semua anda bertiga dan juga penyampai-penyampai lain di Cool FM. Dan kami pun dah sampai ke penghujung siaran. Esok kembali lagi dengan topik Suami Aku Pelakon. Wayang membawa curang sebenarnya. Banyak yang nak kami kongsikan. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Semusim bersamamu sungguh membuatku jatuh cinta lagi dan lagi dan lagi. Setiap hari ku mengagumi kecantikan tak terperi. Setiap hari ku merindukan lembut senyuman dan tatapan yang selalu
damaikan hati. Setiap hari damaikan hati. Setiap hari semusim bersamamu sungguh membuatku jatuh cinta lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Setiap hari aku jatuh hati padamu seorang diri. Setiap hari ku jatuh cinta